Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita belajar berkenaan dengan buruj. Tapi hari ini pengajaran cikgu adalah berkenaan dengan kelab STEM. Jadi kita akan melakukan sedikit aktiviti STEM lah. So, cikgu pilih tajuk buruj. Kita akan belajar dulu terlebih dahulu. Dalam hari ini, yang pertama awak akan belajar menyatakan maksud buruj. Yang kedua, mengenal pasti 2 daripada 4 jenis buruj sama ada biduk, belantik, pari dan skorpio. Dan yang ketiga akan melakar bentuk buruj 1 daripada 4 jenis buruj sama ada biduk, belantik, pari dan skorpio. So, kita teruskan dulu pengajaran ni dengan video. So, saksikan video ni. Jessie, Michael, Sarah dan Lynn berada di planetarium. Mereka begitu teruja untuk melawat planetarium pada waktu malam. Terdapat banyak bintang pada waktu malam di langit. Michael berkata, "Lihatlah, saya boleh melihat buruj belantik." Apakah buruj? Buruj adalah sekumpulan bintang yang membentuk corak tertentu di langit. Terdapat 88 buruj di langit yang telah diterima secara rasmi oleh Kesatuan Astronomi Antarabangsa. Buruj-buruj ini dinamakan sempena nama haiwan, objek atau watak mitos. Sesetengah buruj hanya muncul pada masa-masa tertentu dalam setahun atau semasa musim-musim tertentu. Orang purba menggunakan buruj belantik untuk meramal musim. Jika ia muncul pada tengah malam, anggur telah sedia untuk dituai. Buruj belantik buruj biduk, buruj pari, dan buruj Scorpio adalah antara buruj yang paling terang yang dapat dilihat dari bumi. Okey, itu adalah video yang awak dapat lihat sedikit sebanyak apa yang kita akan belajar hari ini berkenaan dengan buruj. So, kita teruskan lagi pengajaran kita pada hari ini.
Apa itu maksud buruj? Okey, buruj ni ialah gugusan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. Apa makna gugusan? Gugusan tu maksud dia adalah sekumpulan bintang yang kelihatan membentuk corak tertentu di langit pada waktu malam. And dekat gambar kat tepi ni adalah banyak sangat-sangat contoh bintang yang kita dapat lihat kat sini. Contoh buruj sebab gugusan bintang maksudnya beberapa bintang dia membentuk kumpulan dan dapatlah kita lihat bentuk-bentuk yang terjadi dekat kita punya langit kita dapat lihat. Okey, untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan 4 jenis buruj. Jenis buruj ni dapat dilihat di langit dengan lebih mudahlah berbanding dengan buruj-buruj yang lain. Dan awak juga boleh buka buku teks, muka surat 182 berkenaan dengan buruj-buruj yang kita akan belajar. Okay. Buruj yang pertama iaitu buruj berlantik. Buruj berlantik ini adalah salah satu buruj yang menonjol pada waktu malam. Berlantik ini juga membentuk corak seperti seorang pemburu yang memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj berlantik muncul di langit pada waktu malam di antara hemisfera utara dan juga selatan. Okey, berlantik ni membentuk corak seperti seorang pemburu memakai tali pinggang. Kat mana tu memakai tali pinggang? Dekat sini. Tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Okey, nampak tak? Sebilah pedang. Lepas tu kita teruskan lagi dengan yang kedua iaitu buruj pari. Buruj pari adalah buruj yang paling kecil dan senang dikenal pasti di langit pada waktu malam. Kita boleh melihat buruj pari sebelah hemisfera selatan, terdiri daripada gugusan 4 bintang yang tersusun membentuk corak seperti layang-layang. Okey, yang mana yang dikatakan ada 4 gugusan? Okey, yang ni yang pertama, ni yang kedua, yang ni yang ketiga dan yang kat bawah ni adalah yang keempat. Jadi lengkaplah gugusan bintang. 4 gugusan bintang untuk membentuk buruj pari. Okay, kita teruskan pula kepada buruj Scorpio. Buruj Scorpio ni adalah gugusan bintang yang membentuk corak seperti seekor kalajengking. Scorpio ni perkataan daripada bahasa Inggeris iaitu scorpion untuk kalajengking, tapi kalau kita terjemahkan, translate dekat dalam bahasa Melayu, kita tukar sajalah C kepada K, iaitu buruj Scorpio. Boleh dilihat pada waktu malam di sebelah hemisfera selatan, sama macam buruj pari. Okay, yang ni pun kita boleh lihat lah. Ni terdiri daripada terdiri daripada banyak gugusan bintang. Yang keempat adalah buruj biduk. Buruj biduk ni ialah gugusan 7 bintang. Buruj ini membentuk corak seperti gayung atau senduk dengan tangkainya. Biduk muncul di langit pada waktu malam di sebelah hemisfera utara. Untuk buruj biduk ni dia berada di hemisfera utara. Okey, kat mana bentuk biduk tu? Bentuk biduk ni kita ambil kat sini yang dekat warna kuning ni, yang petak dalam warna kuning ni. Asal buruj biduk ni dia sebenarnya sebahagian sahaja. Asal dia adalah bentuk beruang ni kita panggil ursa major, iaitu buruj yang besar, tapi untuk silibus ni kita belajar sikit je lah iaitu buruj biduk. Kita belajar bentuk buruj biduk sahaja. Atau dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil the Big Dipper. Dan untuk tugasan pada kali ni, tugasan dia adalah kena melakar buruj. Yang ni awak boleh pilih sama ada awak nak buruj pari, awak nak boleh pilih lah mana-mana. Tapi kalau sempat buat semua, boleh buat semua. Okey, untuk buruj pari, sekurang-kurangnya buat 2 lah. Sama ada buruj pari dan buruj biduk, atau buruj berlantik dan Scorpio, atau nak buat keempat-empat pun lagi baik sebenarnya kalau buat keempat-empat. Okey, untuk buruj pari ni, macam mana kita nak buat buruj pari ni? Mula-mula kena buat titik terlebih dahulu. Okey, mula-mula awak buat titik dekat nombor 1 ni, titik dekat sini.
Okay, awak buat titik. Lepas tu dekat nombor 2 pun awak buat titik juga. Buat titik kat nombor 2, nombor 3, nombor 4. Lepas tu awak sambung gariskan. Gariskan dengan pensel dan pembaris daripada titik 1 ke titik 2, titik 3 ke titik 4. Lepas pada awak sambung, awak ambil kertas dan guntingkan bentuk bulat ataupun bentuk bintang ataupun nak bentuk segi empat pun boleh. Awak tampalkan dekat titik yang awak telah buat ni. Tampalkan dekat ujung-ujung titik yang awak telah buat tu. Dan siaplah hari ni. Untuk yang kedua, iaitu buruj biduk. Yang ni pun sama, awak buat titik dulu terlebih dahulu. Buat titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat titik terlebih dahulu ikut urutan nombor telah ditulis ni. Lepas tu awak gariskan menggunakan pembaris. Ambil juga kertas warna. Suka hatilah nak warna merah ke, pink ke, kuning ke, suka hati. Guntingkan bentuk bulat, bintang ataupun apa-apa bentuk yang awak suka. Letaklah dekat titik yang awak buat ni. Titik ni supaya dapat menandakan yang bentuk, contohnya kalau saya lagi prefer bentuk bintang lah. Awak letak bentuk bintang melambangkan ada gugusan bintang dekat situ. 1 gugusan bintang, 2 gugusan bintang. Tampalkan pada titik yang telah dibuat. Okey. Yang ni adalah Scorpio. Yang saya cikgu letakkan ni iaitu mula buruj pari, buruj yang kedua adalah buruj biduk, buruj yang ketiga adalah buruj Scorpio. Maksudnya kita boleh tengok langkah-langkah tu. Kalau buruj pari bagi cikgu agak senang, awak semua boleh buat. Buruj biduk pun masih lagi boleh buat. Buruj Scorpio awak pun mesti boleh buat tapi agak challenging, agak mencabar sedikit sebab dia ada banyak titik yang kita perlu buat. Okey, boleh buat titik ikut yang cikgu buat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 titik semua. Lepas dah buat titik macam biasa, ambil pensel, ambil pembaris, gariskan. Dan potong juga kertas warna tu. Kalau awak contohnya kan dekat dalam buruj Scorpio ni awak pilih bentuk yang awak nak buat tu adalah bentuk bulat untuk awak tampalkan dekat titik yang pertama. So jadi titik nombor 1 hingga nombor 13 kenalah bentuk bulat semua. Tak adalah bentuk bulat lepas tu tiba-tiba ada bentuk bintang, tak boleh. Maksudnya satu buruj tu bentuk yang sama. Kalau sebelum ni awak buat bentuk pari tu buat adalah bentuk bintang dekat titik yang awak nak tampal tu. Maksudnya keempat-empat tu perlu bintang lah. Okey. Yang keempat, buruj belantik. Buruj belantik ni lagi banyak lagi titik yang kita kena buat. Ada 16 titik semuanya. Dan sama, lepas awak dah bina titik, gariskan, guna pensel dan pembaris. Ambil kertas warna lagi. Nak guna warna purple ke, nak guna warna hijau pun boleh. Tak ada masalah. Tampalkan pada titik awak telah buat tu sama ada bentuk bulat, bintang ataupun segi empat. Atau mana-mana bentuk yang awak nak buat lah. Semua boleh. Tampalkan pada titik yang telah dibuat. Dan inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Yang dekat ni cikgu hanya tunjukkan dua sahaja iaitu buruj belantik. Okey, yang ni buruj belantik. Okey, belantik. Cikgu tulis sikit. Yang ni buruj belantik. And untuk yang dekat sebelah ni adalah buruj biduk. Yang ni adalah buruj biduk. Akan dapat macam ni lah hasil dia. Lagi cantik kalau awak boleh buat ni dekat atas kertas hitam. Lepas tu untuk garisan dia tu awak boleh buat dengan crayon kalau awak ada. Tapi kalau tak ada boleh gunakan kertas A4 putih sahaja. Dan kita buat sekadar yang mampulah, yang mana-mana mampu. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. So hari ini kita belajar apa itu maksud gugusan bintang. Hari ini kita belajar apa itu maksud buruj. Buruj adalah gugusan bintang
yang kelihatan membentuk corak tertentu pada waktu malam. Lepas tu kita belajar 4 jenis buruj. Buruj yang pertama adalah buruj Scorpio, kedua pari, ketiga biduk dan keempat adalah belantik. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap awak semua boleh hantarlah semua tugasan kepada cikgu melalui WhatsApp, PM. Dan ada sebarang pertanyaan boleh terus WhatsApp ataupun boleh komen dekat YouTube cikgu. Jangan lupa like, subscribe and komen lah kalau ada yang tak faham apa semua. Okay? Sekian, terima kasih untuk kelas kita pada hari ini.